Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kerap ulas kes kontroversi, individu wanita ingin dedahkan sisi gelap Caprice pula. Tunggu je dia bertemu ruas. Umum mengetahui mengenai penyanyi rap Caprice yang juga sejak kebelakangan ini aktif membongkar kontroversi dan membuat ulasan mengenai individu tertentu di laman Instagramnya. Terbaru, seorang wanita di TikTok tampil menyatakan bahwa dia bersedia untuk membongkarkan sisi gelap penyanyi tersebut. Kami dah ready nak bongkarkan sisi gelap Caprice, tulisnya dalam video. Video pendek berdurasi kurang 15 saat dilihat dibanjiri dengan komen-komen warganet yang menyatakan mereka tidak sabar untuk mengetahui sisi gelap Caprice pula. Dia cakap macam dia tak ada sisi gelap pula. Aku tunggu je dia beritahu dia bertemu ruas. Go girl, mewakili netizen, go. Aku tak ambil post atau pot sangat sebelum ini, tapi tiba-tiba terexcited pula bila tengok yang ini, tulis warganet. Tidak kurang juga ada yang sempat berseloroh dengan mengatakan Caprice akan diserang jika kacau bos Maidin. Dia kacau ustaz-ustaz dia. Steady lagi dia kacau bos Maidin, habislah dia, mafia Maidin dah nak serang, tulis seorang warganet. Terdahulu, Caprice kerap dilihat berkongsi pandangan mengenai kes-kes yang berlaku melibatkan orang awam dan orang ternama, sehingga kan ada individu yang menyifatkan sebagai attention seeker. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kaunselor tegur Caprice jangan buka aib orang lain, ingat mati. Seorang kaunselor Mokhtar Mohamed memuat naik video teguran di TikToknya secara terbuka kepada penyanyi rap Caprice agar segera berhenti mengupas segala isu membabitkan aib orang lain. Menerusi video berdurasi 56 saat itu, Mokhtar meminta Caprice untuk tidak lagi mencari kesalahan sesetengah pihak dan kemudian menggunakan platform media sosial untuk dijadikan perkara itu sebagai bahan tular. Jelasnya perbuatan membuka aib orang lain merupakan perbuatan yang tidak baik dan dimarahi oleh Allah serta Rasulullah. Allah dunia akhir zaman ini, tak sudah-sudah kita nak cari kesalahan orang dan viralkan biar orang ramai tahu. Masya Allah, ini pesanan haji untuk Caprice. Dengan kes Piu Azman pula, haji tak nak bela siapa-siapa. Tak kata Piu Azman salah atau betul, tetapi Caprice tolonglah, sudah-sudahlah buat kerja macam ni. Rasulullah marah, tak suka kepada orang yang buka aib sendiri, apalagi aib orang lain. Janganlah, pesannya. Katanya lagi dia tidak membela mana-mana pihak, namun hanya memberi teguran ke atas tindakan yang salah. Kalau benda itu tak betul, dosa kita akan berantai-rantai kerana viral dan ke seluruh dunia. Sudah-sudahlah, mari ingat mati. Kita jadi orang baik, buat kerja baik, tak payah nak cari bela agama. Pembela bangsa dengan guna kuasa viral dan aibkan orang lain. Ingat mati, tegasnya. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Cap dan Rice tidak jatuh reputasi Caprice, kata peguam. Perkataan Cap dan Rice yang dimuat naik dalam hantaran syarikat pemborong dan peruncit Maidin Muhammad Holding Berhad Maidin di Twitter baru-baru ini tidak akan menjejaskan reputasi penyanyi rap Caprice. Perkara itu dijelaskan oleh peguam Syed Mohamed Adib Barakbah Syed Muhammad Azman Brakbah menerusi hantaran videonya di TikTok semalam. Isu Caprice dan Maidin ini menarik perhatian saya apabila Caprice ingin saman 30 juta sekiranya Maidin gagal membuat permohonan maaf dan turunkan semula hantaran tersebut. Saya ingin mengatakan isu ini dari segi pandangan undang-undang dengan apa yang akan berlaku sekiranya saman ini betul-betul berlaku, katanya. Jelasnya, sekiranya situasi ini berlaku, pihak peguam akan melihat ia sebagai saman berbentuk fitnah. Terdapat 3 elemen dalam kes fitnah. Saya akan kongsikan 2 dan berbalik kepada isu tersebut. Adakah ia membawa fitnah dan ditujukan kepada Caprice? Kata soalannya. Syed Muhammad Adib memaklumkan 2 perkataan yang ditulis pihak Maidin tidak mempunyai unsur menjatuhkan reputasi Caprice. Itu satu elemen yang jelas menunjukkan saman tersebut tidak akan berjaya, ujarnya.
Selain itu soalannya lagi, adakah hantaran itu merujuk kepada cap price? Ya, hantaran Maidin nyatakan cap betul ia boleh dirujuk kepada cap price, tapi mungkin juga ia merujuk kepada jenama lain. Terdapat banyak jenama lain yang mempunyai perkataan CAP juga. Saya percaya kita boleh berfikir 2-3 jenama yang ada jelasnya. Tambahannya, 2 elemen yang dikaitkan dengan sama fitnah serta merujuk kepada kes yang tular itu seperti tidak akan berjaya kerana tiada unsur berkaitan yang kuat dijadikan sebagai bukti kes. Barangkali bahawa ke mahkamah tidak berjaya kerana tidak mempunyai keperluan, dan satu lagi, kalau berjaya, adakah boleh membawa kepada 30 juta? Tiada lagi kes fitnah di Malaysia yang mencapai 15 juta, apatah lagi 30 juta walaupun berjaya. Bagi pandangan saya, walaupun Caprice berjaya dalam kes ini, menyaman Maidin paling tinggi 10,000 kongsinya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Cap dan Rice tidak jatuh reputasi Caprice, kata peguam. Perkataan Cap dan Rice yang dimuat naik dalam hantaran syarikat pemborong dan peruncit Maidin Mohamad Holding Berhad Maidin di Twitter baru-baru ini tidak akan menjejaskan reputasi penyanyi rap Caprice. Perkara itu dijelaskan oleh peguam Syed Mohamed Adib Barakbah Syed Muhammad Azman Barakbah menerusi hantaran videonya di TikTok semalam. Isu Caprice dan Maidin ini menarik perhatian saya apabila Caprice ingin saman 30 juta sekiranya Maidin gagal membuat permohonan maaf dan turunkan semula hantaran tersebut. Saya ingin mengatakan isu ini dari segi pandangan undang-undang dengan apa yang akan berlaku sekiranya saman ini betul-betul berlaku, katanya. Jelasnya sekiranya situasi ini berlaku, pihak peguam akan melihat ia sebagai saman berbentuk fitnah. Terdapat 3 elemen dalam kes fitnah. Saya akan kongsikan 2 dan berbalik kepada isu tersebut. Adakah ia membawa fitnah dan ditujukan kepada Caprice? Kata soalannya. Syed Muhammad Adib memaklumkan 2 perkataan yang ditulis pihak Maidin tidak mempunyai unsur menjatuhkan reputasi Caprice. Itu satu elemen yang jelas menunjukkan saman tersebut tidak akan berjaya, ujarnya. Selain itu soalannya lagi, adakah hantaran itu merujuk kepada cap price? Ya, hantaran Maidin nyatakan cap betul ia boleh dirujuk kepada Caprice, tapi mungkin juga ia merujuk kepada jenama lain. Terdapat banyak jenama lain yang mempunyai perkataan CAP juga. Saya percaya kita boleh berfikir 2-3 jenama yang ada jelasnya. Tambahannya, 2 elemen yang dikaitkan dengan sama fitnah serta merujuk kepada kes yang tular itu seperti tidak akan berjaya kerana tiada unsur berkaitan yang kuat dijadikan sebagai bukti kes. Barangkali bahawa ke mahkamah tidak berjaya kerana tidak mempunyai keperluan, dan satu lagi, kalau berjaya, adakah boleh membawa kepada 30 juta? Tiada lagi kes fitnah di Malaysia yang mencapai 15 juta, apatah lagi 30 juta walaupun berjaya. Bagi pandangan saya, walaupun Caprice berjaya dalam kes ini, menyaman Maidin paling tinggi 10,000 kongsinya. Dia memaklumkan dia tidak teragak-agak untuk menyaman Maidin sekiranya tiada sebarang permohonan maaf daripada pihak tersebut dalam tempoh 24 jam susulan ciapan yang didakwa memalukan dirinya. Bagaimanapun, Caprice hari ini sekali lagi memuat naik hantaran di Instastory menawarkan perbelanjaan secara percuma kepada rakyat Malaysia di pasaraya tersebut. Saya nak belanja rakyat Malaysia beras, minyak dan 3 bahan lain ikut pilihan anda secara percuma minggu hadapan. Pilih lokasi mana korang nak Cap belanja, Subang Jaya, Bukit Jelentung atau Batu Caves, katanya. Mengulang lanjut, Amir Ali mengatakan sekiranya benar Caprice ingin melakukan kerja amal di pasarayanya, dia amat mengalu-alukan kehadiran mereka selain menawarkan 1 kilo paket gula kepada yang terlibat. Baguslah kalau Caprice nak buat kerja amal, bantu orang ramai, jangan lupa hubungi pihak Maidin ikut cawangan yang diinginkan. Saya pun nak bantu juga. Bagi yang terlibat Maidin akan beri 1 kilo gula kepada anda, katanya.